mana pun kita berada pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, diingatkan kepada jemaah yang masih lagi belum menutup mikrofon dan juga kamera, mohon kerjasama untuk memastikan terutama sekali mikrofon di mute atau di off-kan sepanjang kuliah bagi memastikan kuliah kita berjalan dengan lancar insya-Allah. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Bismillahil Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang akan memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah kita daripada tajuk-tajuk kisah-kisah dari Al-Quran yang berusaha Puan Rosniyati Mansur bersama dengan AJK Gemah Yasin Nur Iman yang dihormati lagi dikasihi para pencinta ilmu yang sudi mengimarahkan kuliah-kuliah anjuran Gemah Yasin Nur Iman. Amin, Allahumma ya amin. Kita terus panjatkan doa kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan Yasin secara berjemaah dan doa kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah beri sifat dan kesembuhan kepada mereka yang dijangkiti COVID-19 dan juga yang menghidap pelbagai penyakit. Tiada daya dan kekuatan kita selain daripada kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga diberi syifa kepada Muhammad Haras bin Cik Harun, Anas bin Muhammad Haras, Putri Emilia Fazrin Muhammad Nur, Abdul Khalik Abdul Rahman, Muhammad Adam Takif bin Abdul Khalik, Muhammad Amar Zakif bin Abdul Khalik dan Zaharah binti Muhammad. Dan juga kita terus mendoakan kepada mereka yang mengidap pelbagai penyakit. Jadi untuk pagi ini kita doakan bagi Syariah binti Idris, Nurul Azhani Azhar, Wan Nur Asmah, Adi Wan Daud, Wan Haniza, Wan Daud, Syahir Ahmad Hamidi, Nur Azia Hambali, Zahara Muhammad sekeluarga, Asila Abdullah, Sariyah Zakaria, Suhaila Osman, Muhammad Adnan Ismail, Nur Aisyah Mat Arif, Nur Aila Abdullah, Ahmadillah Daniel, Isma Suhaila Ismail, Tengku Putri Izani, Tengku Syamuddin, Kamaria Maizara, Kamarezmi, Hasnici Ismail, Muhammad Faisal Khan, Hajah Salma Sulaiman, Amran Samsudin, Sodikim Dongkol, Sanisah Kamal, Nur Adilah Zulkifli, Nurul Akilah Zulkifli, Nur Ain Husna Akmal Nizam, Mansur Minah, Habibah Khalid, Timah Ibrahim, Ilnawati Abdul Aziz, Abdul Hamid, Hadi Maksum, Zuraina Muhammad, Azrul Haiman, Muhammad Azwan, Rokiah Ahmad, Saidin Kamis, Engku Farhah Sahira, Engku Syahrudin, Kamarezmi Hadi Kamarudin, Masita Hadi Muhammad Yusuf, Ahmad Mesrun Harun, Nur Azman Abdullah, Radila Hassan, Norfa Khalid, Semik binti Abdullah, Nafisah binti Ali, Munawarah binti Abdul Sabhi, Sa'ad bin Harun, Datin Sharifah binti Zain, Azizah binti Lebaimat, Rozalina Azmi dan Ruzani bin Abdul Karim. Dan terus kita mendoakan kepada semua yang mohon, pihak Gemah Yasin mendoakan kesembuhan mereka itu sebanyak 199 yang mohon untuk diberikan syifa kepada mereka insya-Allah.
Alhamdulillah, pagi ini dapat kita bersama-sama lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin untuk meneruskan program kita iaitu baca Yasin, doa dan juga tazkirah, kisah-kisah dari Al-Quran. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz Elin Aminin. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fima a'taitana. Ya Allah, berkatilah kami pada apa yang Engkau berikan kepada kami. Walhamdulillahilladzi ahyana, dan juga segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah tadi mematikan, yakni menidurkan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah jua kita semua akan kembali. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, berbanyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Syukur dapat bangun, syukur dapat membuka mata kita, syukur dapat bangkit dari pembaringan, dapat bersihkan diri, dapat bertaharah, dapat berwudu, dapat melaksanakan tuntutan fardu. Jadi mudah-mudahan dengan barakah di waktu awal subuh menjelang kepada duha ini, mudah-mudahan Allah berkati kita pada waktu yang didoakan Nabi dengan keberkatan. Sekarang marilah terus kita kepada surah Yasin dan kita mulakan dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita kerana istighfar ini kunci yang besar. Kunci untuk dipermudahkan urusan hidup, istighfar. Kunci untuk urusan kelancaran rezeki, istighfar. Kunci untuk diberikan keampunan oleh Allah, istighfar. Kunci menghadapi apa jua bentuk permasalahan, istighfar. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات
من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Marilah sama-sama kita ikhlaskan hati kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala buat
orang-orang yang kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, yang mana sebahagiannya adalah mereka yang tersenarai namanya. Kita doa mudah-mudahan orang yang sedang ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan wabak, penyakit, bebanan, tanggungan, apa sahaja perkara yang membebankan, mudah-mudahan beban tersebut menambah takwa dan iman mereka kepada Allah. Yang mustahak sekali kepercayaan, keimanan, kebergantungan setiap seorang itu dengan Allah. Sama ada sakitnya bertambah teruk, jika ditakdirkan oleh Allah begitu, biarkan keadaannya itu dalam keadaan imannya bertambah. Kalau sakitnya berkekalan seperti itu sahaja, tidak bertambah, tidak berkurang, biar dengan bekalan iman dan takwa yang meningkat. Dan sekiranya diberikan kesembuhan juga oleh Allah menjadi lebih baik, menjadi afiat, kita doakan baik, sihat dan afiat juga menambah iman dan takwa. Namun sebagai hamba Allah, kita merayu, memohon agar mereka yang tidak sihat ini apalah kiranya diberikan afiat dan sihat oleh Allah. Jadi macam tu. Jadi kita bukan memaksa-maksa Allah, bukan mendesak-desak Allah, bukan menyuruh, tetapi merayu, merintih, meminta tanpa mengurangkan rasa iman kita, kepercayaan, kebergantungan dan pengharapan kita kepada Allah apapun keadaan kita. Jadi sama-sama kita ikhlaskan hati kita, mudah-mudahan Allah terima doa kita insya-Allah. Dan kalau suara saya dapat didengar tak? Kuat sangat atau perlahan sangat atau tak dengar? Alhamdulillah. 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 Slow Ustaz, slow suara Ustaz. Oh, ada yang dengar slow. Saya pun dah setting di tempat saya dalam keadaan yang sederhana baik. Mungkin di sebahagian tempat yang lain yang menerima mungkin ada sedikit cabaran. Kalau yang kebanyakan jelas maknanya insya-Allah. Kalau semua tak jelas mungkin dia punya cabaran di tempat saya. Baik, alhamdulillah. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang kita doakan ini mudah-mudahan diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi, bismillahil-mu'afi. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan barakah waktu di awal hari yang Nabi-Mu mendoakan akan keberkatan waktu ini, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kehendak-Mu, perintah-Mu, dengan ketentuan-Mu ya Allah, Engkau takdirkan dan Engkau taufikkan kami untuk berada dalam majlis Gema Yasin Nur Iman. Kami mohon ya Allah, jadikanlah bacaan kami ini ikhlas semata-mata kerana-Mu. Perhimpunan kami mendengarkan isi kandungan wahyu Al-Quran, kami niatkan semata-mata kerana-Mu. Kami mohon ya Allah agar amalan yang kami laksanakan ini semata-mata kerana-Mu, bukan kerana yang lain. Dalam pada kami membacakan surah Yasin, berhimpun dengan majlis ilmu, majlis Al-Quran, ada di kalangan sahabat kami, kenalan kami yang Engkau uji mereka. Mereka itu ciptaan-Mu ya Allah. Engkau berhak melakukan apa sahaja yang Engkau berkehendak untuk melakukan terhadap mereka. Sama ada mereka itu dalam keadaan sihat, Engkau berhak memberikan kesihatan. Sama ada mereka itu dalam keadaan sakit, Engkaulah yang empunya mereka, Engkau berhak memberikan sakit kepada mereka. Kami merendah hati mengakui betapa Engkaulah pencipta kami, Engkau berhak melakukan apa sahaja ke atas kami,
dan kamilah yang sepatutnya, yang selayaknya dan sewajibnya menerima segala apa ketentuan yang Engkau tentukan kepada kami. Namun ya Allah, kami merasa simpati sebagai saudara seislam kami yang mana mereka yang diuji dengan kesihatannya berkurangan, yang kesihatannya terjejas, yang kesihatannya terganggu. Kami sebagai hamba-Mu dan sebagai saudara kepada saudara-saudara kami memohonkan bagi mereka ya Allah agar mereka juga diberikan kesembuhan dan keafiatan, dikembalikan kesihatan dan kecergasan. Mudah-mudahan kesihatan yang Engkau berikan kepada mereka nanti dapat mereka meneruskan untuk memanfaatkannya dalam memperhambakan diri kepada-Mu ya Allah. Sihatkanlah mereka ya Allah, tabahkanlah mereka ya Allah, redakan hati mereka kepada takdir-takdir dan ketentuan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Engkau kasih mereka dengan memberikan sihat kepada mereka, Engkau juga kasih dengan memelihara iman dan taqwa yang ada di dalam hati mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pagi ini kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam satu majlis yang baik. Saya doakan Kartini Kadir, Rohani Abdullah, Suaya Mat Zahgi, Kamisah Alias, Zawiyah Jambari, Norehan Ahmad, Zawariyah Mat Zain, Nur Azah Mahmud, Faizan Nur Zainiyah, Wan Aisyah, Faridah Jamin, Zainab Desah dan yang lain-lain yang tak sempat kita sebutkan nama satu persatu. Rosniyati Mansur, semua sekali, Jumini Sukarti, semua sekali. Mudah-mudahan sihat walafiat, barakah hidupnya, menjadi orang yang ikhlas mata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan. Pagi ni kita nak sambung cerita berkenaan sedikit kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemarin kita ceritakan apa yang ada di dalam surah Yasin. Saya mohon izin daripada pihak urus dia untuk kongsikan share saya punya Al-Quran ni. Kemarin surah Yasin cerita tentang Allah utuskan 3 orang Rasul. 3 orang Rasul di sebuah penempatan, di sebuah negeri, yang mana negeri itu disebutkan dengan nama negeri apa? Siapa yang ingat? Negeri itu nama tempat tu, nama Antakya. Masya Allah, Nur Azah Mahmud, barakallahu fikum, Antakya. Dikatakan di situ, yang mana ada seorang lelaki yang duduk di pinggir bandar, yang dia tu membenarkan 3 orang Rasul. Dia yang tak dipandang, yang tidak diberikan perhatian, yang tidak diberikan penghargaan, dia kempen. Dia bukan Rasul, tapi dia bantu, dia kempen, dia tolong, dia beri semangat, dia yakinkan orang ramai. Siapakah nama lelaki tersebut? Yang dialognya ketika hidup dicerita dalam Quran, dan dialog dia, percakapan dia ketika setelah meninggal pun dicerita di dalam Al-Quran. Siapa nama lelaki tersebut? Namanya apa? Habib An-Najjar. Betul. Roshanizah Habib An-Najjar. Masya Allah. Terima kasih. Hari ini kita nak pergi kepada kisah yang lain, iaitu kita pergi Najjar, maknanya tukang kayu. Betul. Hari ini kita nak pergi kepada kisah yang lain. Siapa yang ada mushaf bersamanya, terus buka kepada muka surat 10. Surat 10. Muka surat 10 pada ayat 67. Muka surat 10 surah Al-Baqarah ayat 67. Boleh jumpa?
Alhamdulillah. Surat 10. Boleh jumpa ya? Mudah-mudahan jumpa tu. Kalau tak jumpa tu mungkin tersilap muka surat. Ataupun mushaf dia jenis yang lain, berbeza sikit. Ada Okey, cantik. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat pada ayat ni. Menarik ni. Ini latar belakang cerita surah Al-Baqarah. Al-Baqarah maknanya apa? Lembu betina. Banyak surah dalam Quran yang mana surah itu dinamakan dengan nama binatang. Salah satu daripada surah dalam Quran jumlahnya ada berapa? 114 surah, betul? Kalau ditanya ada berapa surah dalam Quran, sehari ini semua yang hadir pada pagi ni, lebih kurang ada 250 orang ni mesti tahu jumlah surah dalam Quran 114. 114. Kalau ditanya pula berapa jumlah juzuk di dalam Al-Quran, mesti kita dah tahu dah dengan tepat. Ada 30 juzuk. Saya dulu tak pernah tersangka ada orang tak tahu Quran 30 juzuk. Akhirnya saya dijumpakan dengan orang yang tak tahu Quran tu ada 30 juzuk. Terkejut saya. Saya fikir semua orang Islam pasti tahu. Setelah saya jumpa, baru saya tahu bahawa ada orang tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dulu memikirkan tak ada orang yang tak tahu jumlah surah ada 114. Sehingga saya bertemu dengan beberapa orang yang dia tidak tahu jumlah surah ada berapa dalam Quran. Dia tak tahu. Padahal dia boleh baca Quran. Pandai baca, bukan tak pandai baca, pandai baca. Tapi dia tak tahu jumlah surah dalam Quran ada berapa. Yang saya lebih terkejut, saya pernah jumpa satu orang yang dia tak percaya bahawa ada orang boleh hafal Quran. Kata dia, mana mungkin, tak boleh diterima akal, tak logik satu orang boleh hafal Quran setebal itu. Kata dia, mana mungkin satu orang. Orangnya orang Islam. Orang Melayu kita di Malaysia, bukan di luar negara. Dia kata dia tak pernah dengar. Rupanya selama ni diingatkan madrasah sekolah tahfiz tu maknanya belajar baca. Dia tak faham bahawa ada sebahagian madrasah tahfiz memang khusus melatih untuk menghafal 30 juzuk. Sehingga bila diperlihatkan tentang orang yang ada hafal 30 juzuk, baru dia tahu. Dia bukan tak percaya tu, maknanya dia terfikir, mana mampu satu orang yang bertubuh sama seperti kita ni, tiba-tiba boleh hafal ke 30 juzuk Al-Quran. Memang tak semua orang mampu, tapi bukan semua orang tak mampu. Tak semua orang mampu. Ya, kita tak mampu. Tapi taklah mesti setiap orang tu tak ada seorang pun yang mampu hafal 30 juzuk. Baik. Hari ini kita nak tengok apa? Surah yang dinama dengan surah binatang. Selain Al-Baqarah, ada surah lain juga dinamakan dengan nama binatang. Siapa yang tahu surah lain yang nama binatang? Tulis dekat ruang mesej kita ni. Lebah, betul? An-Nahl, juzuk 14. Karyati Katimin, kata dia An-Naml. An-Naml, betul. Moda, Al-Ankabut. Al-Ankabut tu maknanya apa? Al-Ankabut tu maknanya labah-labah. An-Naml, juzuk 19. Itu namanya surah semut. Spider, Al-Ankabut, spider. Lagi apa? Al-Fil, hawa. Hawa kata Al-Fil. Al-Fil maknanya apa? Al-Gajah. Tahu? Al-Gajah. Al-Fil maknanya Al-Gajah. Betul? Lagi apa? Gajah dah. Lebah dah. Lembu dah. Lebah dah. Hud. Kalau Hud bukan, Hud nama Nabi. Nur Laili buang. Bagus. Satu pertanyaan yang baik. Surah Hud tu maknanya binatang juga ke Ustaz? Kalau Hud nama binatang. Tapi kalau Hud, Waudal, itu nama Nabi. Bagus, soalan yang baik. Nak dapatkan penjelasan, penerangan. Surah yang lain, siapa pernah dengar surah Wal-'adiyati dhabha, Fal-muriyati qadha.
Wal adiyat, surah Al-Adiyat. Itu maknanya kuda yang berlari kencang. Kuda yang berlari kencang. Itu contoh-contohlah surah yang ada dalam Al-Quran yang dinamakan dengan nama binatang. Nama surah tu nama binatang. Hari ini kita tengok satu daripadanya, iaitu surah lembu. Apa cerita lembu? Surah Az-Zariyat. Waz-Zariyati Zarwa. Boleh juga salah satu makna dia. Tapi Waz-Zariyati Zarwa ada makna yang lebih masyhur, yang bukan dengan makna binatang. Tapi tak mengapa. Boleh saja. Boleh saja disebut. Baik, sekarang ni kita pergi kepada surah Al-Baqarah. Kita lihat sama-sama daripada sini sampai muka surat sebelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini nak cerita ni tentang Bani Israel ni. Allah Taala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Nabi Musa ni salah seorang nabi yang disebut sebagai Ulul Azmi. Disebut dengan nama apa? Ulul Azmi. Berapa orang nabi yang digelar, yang masuk dalam kumpulan Ulul Azmi? Ulul Azmi ni ada berapa orang? 5 orang. Intan Ahmad kata 5 orang. Terima kasih. 5 orang. Kenapa dinamakan Ulul Azmi? Muhammad Azmil Abdul Hamid. Kenapa dinamakan Ulul Azmi? Ulul Azmi tu makna dia apa? Yang empunya keazaman yang tinggi. Yang memiliki kesabaran yang jitu. Keazaman yang kuat. Hati yang bulat. Keteguhan yang padu. Seumpama itulah makna dia. Ulul Azmi. Betul, paling banyak menghadapi dugaan. Ustaz, kalau kita sebut 5 ni Ulul Azmi, maknanya baki lagi 25 tu ujian dia tak berat lah. Salah. Salah. Ustaz, kalau 5 orang Nabi tu namanya hatinya kental, jiwanya tabah, maknanya baki lagi 25 orang Nabi Rasul tu hati dia tak berapa kuat lah. Ujian tak berapa berat lah. Salah. Kalau macam tu salah. Habis yang betul macam mana? Yang betul ialah semua Nabi diuji dengan ujian berat. Tak ada Nabi diuji ringan. Semua. Rasulullah bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat diuji para Nabi. Cuma dalam semua ujian yang berat, yang paling berat 5 orang. Semua diuji berat, yang paling berat 5 orang. Jadi bukan maksud 5 orang tu menafikan yang lain. Betul, Siti Hartini Solikan banyak hadapi cabaran dan hati mereka sangat kental dan tabah. Itu dia. Siapa yang nak ikut jalan para Nabi, belajar menjadi orang yang kental dan tabah hati. Kerana itu adalah kehidupan para Nabi. Baik, sekarang Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Apa Nabi Musa cakap kepada kaumnya? Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk sembelih lembu. Soalannya, kenapa disuruh sembelih lembu? Kita ni kalau sembelih lembu untuk apa? Siapa sini pernah buat korban, sembelih lembu? Memanglah kita mungkin tak sembelih sendiri. Ada orang sembelihkan untuk kita. Kita dah akad dia sembelihkan bagi pihak kita. Tapi siapa sini yang pernah buat sembelihan korban? Saya rasa insya-Allah kebanyakan kita pernah kan? Alhamdulillah. Pernah. Hasiah Abdul Aziz kata dia pernah. Terima kasih. Jadi kita pernah. Sekarang kita buat sembelihan korban ini kan ada tujuan. Tujuan besar dia takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan dia. Jadi namanya korban. Sebab itu bila kita berkorban, kita tak dapat pun tak apa. Sebab namanya korban. Bukan namanya makan. Namanya korban. Jadi kita korbankan. Korbankan duit, korbankan tenaga, korbankan idea, korbankan masa,
korbankan keinginan nak makan. Kita bagi pada orang lain. Cuma kita ambil bahagian 1/3 barakah daging korban. Bukan kerana nak makan. Ada orang buat korban, seboleh-boleh mesti dia nak juga bahagian dia. Janganlah. Janganlah sampai macam tu. Kita ambil kerana barakah binatang, kerana yang disembelih dengan tujuan takwa kepada Allah. Baik, sekarang ni itu kita masa sembelih lembu kita ada tujuan. Sekarang yang dalam surah Al-Baqarah ni tujuan dia apa? Dia suruh, Nabi Musa kata hendaklah kamu sembelih lembu. Tujuan dia apa? Tujuan dia bukan tentang korban ni. Bukan tentang korban, tapi tentang apa? Tentang kes pembunuhan. Ada kes pembunuhan. Lalu kes pembunuhan ni dikatakan siapa yang bunuh, siapa yang dibunuh. Ini nak ingat tahu cerita sikit ni. Dulu dikatakan ada seorang Bani Israel yang dia ni kita sebut apa Billionaire. Billionaire dalam bahasa Melayu apa nak panggil? Billionaire, multi-billionaire, bukan millionaire, bukan billionaire, multi-billionaire. Apa kita nak sebut dalam bahasa Melayu? Sangat kaya lah kita sebut jutawan. Jutawan. Jutawan wang sugih. Masya Allah, jutawan. Jadi dia ni oleh kerana terlalu kaya, maka ada salah seorang daripada anak saudara dia yang dia ingin kalau pakcik dia ni cepat sikit mati. Sebab dalam zaman itu, anak saudara ada bahagian harta. Dia nak, ini siapa hati-hati kita di musim hari raya ni, di musim kita bersilaturrahim, hati-hati kita jangan sampai mengambil harta yang bukan hak kita. Kita rebut sangat tanah dengan adik-beradik padahal bukan hak kita. Kita rebut sangat harta-harta warisan yang sedangkan dia bukan milik kita. Hati-hati. Hati-hati. Solat kita masalah kalau kita sembahyang di atas tanah yang kita rampas, yang kita curi, yang kita tipu, yang kita tukar nama dengan kepandaian dan kebijaksanaan serta kelicikan kita. Hati-hati. Mau-mau kita sembahyang buat apa majlis ilmu ni tak diterima oleh Allah. Kesan dia besar tu. Kita tak cerita detail tentang tu. Saya nak cerita pasal ini. Orang kaya ni anak saudara dia tunggu-tunggu pakcik dia tak mati-mati. Lalu dia tak sabar. Akhirnya dia apa? Dia geram kerana dia inginkan harta tu dengan tamak dan gopoh. Akhirnya dia bunuh pakciknya. Setelah dia bunuh pakciknya, dia rasa terkejut. Dalam hatinya berbolak-balik, kalaulah keluarga aku tahu aku yang membunuh pakcik aku, tentu aku terhalang daripada mendapat harta. Lalu akhirnya dia jadi ketakutan. Dia angkat mayat pakcik dia ni, ke mana dia bawa? Dia duduk berfikir-fikir ni, ke mana aku nak bawa ni? Supaya orang lain yang dituduh, jangan dia yang dituduh. Di waktu malam. Akhirnya dia mencari-cari berjalan-jalan sampai ke suatu tempat, dikatakan di perkampungan sebelah. Lalu akhirnya dia campakkan mayat pakcik dia yang dia bunuh di depan rumah seseorang di kampung bersebelahan. Campak mayat kat situ. Dengan harapan esok pagi kalau orang menemui mayat pakcik dia, maka orang di sekitar situ yang akan dituduh kerana membunuh. Akhirnya ringkas cerita, keesokan paginya ketika mana mula hari bermula, akhirnya ditemui jenazah pakciknya mati. Lalu orang kampung di situ dituduh kerana membunuh. Maka keluarga-keluarga si mati menjadi terkejut. Kenapa orang kampung tu bunuh orang kita, keluarga kita, kawan kita, kenalan kita, ahli keluarga kita? Akhirnya muncul pergaduhan. Ahli keluarga si mati menuduh penduduk tersebut bergaduh menuduh bahawa ahli keluarga ni memfitnah mereka. Menafikan, menidakkan. Jadi bertekak-bertekak, ringkas cerita, muncul satu orang ketika mana hampir-hampir tercetus perkelahian, muncul satu orang, maka di kalangan mereka ada yang berkata, "Tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan tak puas hati, kita pun tak tahu siapa yang bunuh, siapa. Tak ada. Dia, kita jumpa jenazah ni dekat tempat dia. Memang dia, kalau tak dia, mesti ada kawan-kawan dia yang dekat-dekat sini yang bunuh. Akhirnya tuduh menuduh tak selesai. Lalu kata lelaki ni, apa kata kalau tuan-tuan yang menuduh dengan yang dituduh, saya cadangkan kita bawa kes ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau tuan-tuan setuju, kita pergi bawa sekarang dengan jenazah ni sekali kita pergi bawa. Lalu ditanya kepada keluarga si mati, kamu setuju? Lalu keluarga si mati pun mengatakan, kami setuju. Yang orang yang dituduh, kamu dituduh, kamu setuju kalau kita bawa kes ni kepada Nabi Musa. Biar Nabi Musa yang selesaikan. Lalu mereka pun berkata, kami setuju. Akhirnya diangkat jenazah yang mati ni, pakcik orang tua jutawan ni, mati ni, bawa sampai kepada Nabi Musa. Bila sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, di depan Nabi Musa, mereka tanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, macam mana kami nak selesaikan? Yang ini tuduh, yang ini menafikan. Sedangkan kami tak ada bukti yang jelas siapa yang membunuh. Sedangkan orang ini adalah orang yang sangat kaya, penting untuk kita tahu. Lalu Nabi Musa berdoa mohon kepada Allah untuk selesaikan kes ni. Bila Nabi Musa doa kepada Allah, apa perintah Allah untuk selesaikan kes bunuh ni? Itu yang saya gariskan warna merah tu. Allah perintahkan apa? Antazbahu baqarah. Nak selesaikan kes bunuh pakcik orang tua ni, cara dia hendaklah kamu menyembelih seekor lembu. Uish, orang Bani Israel bila dengar perintahnya supaya sembelih lembu, dia balas percakapan Nabi Musa. Dia balas. Apa mereka cakap? Qalu, mereka berkata, atattakhizuna huzwa? Wahai Musa, adakah engkau main-main dengan kami? Engkau buat lawak kalau dalam bahasa kasar saya, bahasa kasar saya untuk kita mudah faham, engkau main-main Aku tanya macam mana nak selesai masalah orang mati. Yang kau suruh pergi sembelih lembu apa pasal? Itu bahasa kasar. Maknanya dia menentang perintah Nabi Musa. Padahal kalau dah tahu perintah Nabi Musa tu datangnya dari Allah, kita dah tahu perintah tu dari Allah, tutup mulut, buat. Di antara buruknya perangai Bani Israel dulu, bila Allah perintahkan sesuatu, dia ikut, maaf bahasa kasar saya, kepala otak dia saja. Dia ikut, ini kes bunuh, suruhnya lembu. Tak logik lah, tak logik lah. Dia fikir pakai otak logik dia. Mana boleh? Dalam banyak-banyak perintah Allah, kita diuji untuk tunduk kepada apa saja perintah Allah. Contohnya, Bani Israel dilarang memancing, dilarang memburu pada hari Sabtu. Pasal apa Sabtu tak boleh? Perintah Allah. Kita dilarang supaya tidak boleh minum arak. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Kita disuruh untuk melaksanakan solat. Itu memang perintah Allah. Jelas dalam Quran. Maka laksanakan saja. Kalau kita nak fikirkan hikmah, kebaikan, apa faedah tambahan, boleh saja. Tak masalah. Tapi hakikatnya, tundukkan saja hati. Itu perintah Allah. Buat saja. Tapi oleh kerana dia cakap macam tu, atattakhizuna huzwa, adakah kamu ni bermain-main dengan kami? Lalu Nabi Musa jawab, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah daripada aku ni jadi orang-orang yang bodoh. Bodoh tu maknanya apa? Kau main-main Kau cakap benda bodoh tau. Nabi Musa berkata, aku berlindung dengan Allah daripada aku jadi orang bodoh. Nabi Musa bukan jadi orang jahil. Dia perintahkan tu kerana memang perintah Allah. Baik. Kemudian, bila Bani Israel ni fikir-fikir balik, kalau kita tak sembelih lembu, kes ni tak selesai. Padahal kita nak minta Nabi Musa selesaikan. Akhirnya mereka bincang. Mereka kata, okeylah, kita sembelih juga lembu lah. Tapi kita tanya Nabi Musa, supaya Nabi Musa terangkan kepada kita, lembu tu dia punya ciri-ciri dia macam mana? Umur dia macam mana? Keadaan dia macam mana? Jom kita tanya Nabi Musa. Lalu mereka tanya Nabi Musa. Apa pertanyaan mereka? Lihat di bawah. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbak. Wahai Musa, engkau tolong doakan kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu tu maknanya engkau minta kepada Allah. Engkau tolong tanya kepada Allah.
yubayyin lana, supaya Allah terangkan kepada kami, mahi, apa umur lembu tu. Lembu yang dia nak kita sembelih tu umur dia berapa? Tengok. Dia punyalah banyak sangat alasan tu. Patutnya kalau dah disuruh sembelih lembu, ambil saja mana-mana lembu, sembelih. Sudah, kan senang cerita. Tapi oleh kerana minta apa umur lembu tu, berapa umur dia, maka Nabi Musa pun mohon kepada Allah. Ya Allah, ini umatku, ini tanya ya Allah, berapa umur lembu tu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa. Qala, Allah Ta'ala berfirman. Innahu yaqul, Nabi Musa berkata, Innahu yaqulu, sesungguhnya Tuhanku, dia berkata, mengatakan, Innaha, lembu yang nak disembelih ialah baqaratun, mestilah lembu, la faridun. Jangan lembu itu adalah lembu yang tua. Jangan yang tua. Wala bikrun, jangan yang muda sangat. Awanum baina dhalik, yang mana umurnya pertengahan, antara tua dengan muda sangat, dia umurnya tengah-tengah. Sederhana, umur sederhana. Maka faf'alu ma tu'marun, maka kamu buat saja apa yang kamu diperintahkan. Dah tanya umur kan? Dah diterangkan umur kan? Buat sajalah apa yang dah disuruh. Tengok Bani Israel degil lagi. Dia cakap lagi. Dia tanya lagi. Qalu, mereka tanya lagi. Ud'u lana rabbak, wahai Musa, engkau cuba doakan, mintakan, tanyakan kepada Tuhan kamu, yubayyin lana, supaya dia terangkan kepada kami, ma launuha, warnanya apa? Ya Allah. Kan Nabi Musa dah cakap buat saja, tak payah pilih-pilih warna apalah apa, tak payah. Tapi degil, banyak sangat alasan. Dia tanya, warnanya apa wahai Musa? Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, umatku ni ya Allah macam-macam. Mereka tu dah diperintahkan, tanya pula warnanya apa. Allah perintahkan juga. Qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya dia, Tuhanku berkata, innaha baqaratun, lembu yang mesti kamu cari ialah baqaratun safra. Safra tu maknanya warnanya kuning. Warnanya kuning. Faqi'ul launuha, pekat warnanya. Kuning-kuning kita sebut apa Kuning-kuning tu maknanya kuning-kuning kilat, kuning-kuning yang pekat. Kuning-kuning kalau kita sebut gold apa? Keemasan bahasa Inggeris apa? Golden Golden. Golden apa? Golden yellow. Golden gold. Golden. Keemasan, kuning-kuning pekat keemasan. Tasurrun nazirin. Syarat yang ketiga, mestilah tasurrun nazirin. Nazirin maknanya orang yang melihat. Tasurru maknanya orang yang melihat tu akan merasa seronok dan kagum. Kira-kira kita sebut ada faktor wow. Orang kalau tengok, wush, lawanya. Dia mesti ada faktor itu. Sebab warna dia kuning pekat keemasan. Lalu kata Nabi Musa, kamu laksanakan sajalah. Kamu laksanakan sajalah perkara tersebut. Lalu mereka tanya lagi. Inilah. Mereka cakap lagi. Qalu ud'u lana. Mereka berkata, ud'u lana rabbak. Wahai Musa, cuba engkau tanya, minta kepada Tuhan kamu. Yubayyin lana. Supaya dia terangkan lagi pada kami. Tambahkan lagi penerangan. Mahia. Sebenarnya kuda yang macam mana yang dia nak suruh ni? Kita sembelih ni. Innal baqara. Sesungguhnya lembu, kuda pula. Sesungguhnya lembu yang kami nak faham ni dia punya ciri-ciri dia, tasyabaha alaina. Sebenarnya kami macam rasa macam keliru lah, rasa macam tak berapa faham lah, rasa macam sama-sama. Tasyabah maknanya masih sama-sama ciri dia. Wa inna, tapi kami nak bagi tahu ni, wa inna, sesungguhnya kami ni insya-Allah. Jika Allah berkehendak kami buat, insya-Allah kami termasuk di kalangan orang yang dapat hidayah. Kami akan buat juga. Itu Bani Israel. Banyak sangat, kita sebut banyak sangat apa istilah kita. Banyak sangat songeh. Banyak now songeh dia. Banyak now songeh dia. Dalam menjalankan perintah Allah, tengok zaman sekarang.
Zaman dulu masyarakat kita ada positifnya. Contohnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, sebenarnya apa hukum kita puasa sunat 6 hari di bulan Syawal? Maka dulu-dulu ustaznya jawab, hukumnya sunat. Kalau buat dapat pahala, buatlah. Lalu dia balik, dia amalkan. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Tapi zaman sekarang ada sebahagian orang, dia tanya, Ustaz, puasa 6 hari di bulan Syawal tu hukumnya apa? Maka ustaznya pun jawab, hukumnya sunat. Oh, Ustaz, sunat itu dia ada dalil tak? Ustaznya pun jawab, ada dalilnya. Ustaz, dalilnya Quran ke hadis? Dalilnya dari hadis. Dari Quran tak ada secara jelas, tapi dalam hadis. Ustaz, hadisnya hadis riwayat Imam apa? Oh, sudah. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Ustaz, hadis riwayat Imam Daud tu hadisnya sahih ke tak sahih? Lepas tu dijawab hadisnya hadis sahih. Ustaz, kalau dia hadis sahih, dia dalam nombor hadisnya nombor berapa? Nombor berapa? Nombor berapa? Tanya juga nombor berapa. Ustaznya cari, ini rujukan hadisnya. Sekarang gini. Akhirnya, oh Ustaz, jadi maknanya hadisnya hadis sahih dalam riwayat ni lah. Ustaz, kalau dalam kitab fiqh dia ada sebut tak? Itu ikut pendapat mazhab siapa? Oh, dia tanya sampai 10 soalan. Ujungnya balik 6-6 hari tak buat. 6-6 hari dia bagi. 6-6 hari dia pergi. 30 hari dia makan tak kambing golek, kambing tiarap, kambing telentang. Habis open house semua dia pergi. Lalah dia tak puasa langsung. Sebahagian orang. Tapi Allah ceritakan ni cerita orang Bani Israel zaman Nabi Musa. Kambing terbang je yang tak ada. Allahu Akbar. Baik, bila dia tanya lagi ciri, Nabi Musa sabar. Nabi Musa ni memang sabar. Apa jawapan Nabi Musa? Qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya Tuhanku dia berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya lembu yang kita nak cari ini, la zalulun tusirul ard. Lembu yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah. Tidak diguna untuk bajak-bajak tanah. Wala taskil hartha, saqa yaski. Saqa yaski itu maknanya beri minum. Lembu yang tak pernah mengairi tanaman. Harth maknanya tanaman. Lembu yang tak pernah angkat air, tuang-tuang dekat padi, tuang-tuang dekat pokok. Lembu tu tak pernah buat kerja-kerja macam tu. Lembu tu tak pernah. Lembu tu tak pernah guna untuk bajak-bajak tanah, untuk tanam, untuk ratakan tanah, untuk kembur-kembur. Tak pernah guna. Lembu tu kira orang kata lembu apa lembu yang memang ciri dia macam tu lah. Kemudian ciri yang lain, musallamatun, langsung tak ada cacat. Tak ada terkemek dia punya telinga, tak ada sikit pun tak ada cacat langsung. Cantik je, semua solid macam. La syiyata fiha, langsung tidak ada belang-belang. Langsung memang kita tengok memang sepenuhnya kuning pekat, keemasan, tak ada belang, tak ada sikit pun cacat pada ekor, pada telinga, pada tanduk, pada muka, pada kaki. Luka sikit pun tak ada. Terkelepit sikit pun tak ada. Langsung tak pernah guna buat angkat air. Kalau lembu dah kena lanyak buat kerja di ladang-ladang, biasanya lembu tu ada cedera sikit, ada coreng sikit, telinganya kadang tergarit sedikit, badannya kadang luka sedikit. Itu biasa. Tapi ni cari lembu yang macam ni. Kalau dah diminta dari Allah ciri-cirinya, sekarang Allah perintahkan cari lembu yang macam tu. Kan pening jadi. Ini sebab apa? Bani Israel dia merasakan dia banyak apa tadi tu? Duit. Dia boleh cari menggunakan duit. Ramai orang sekarang bila dia banyak duit, dia rasa dia boleh buat apa saja. Dia boleh tanya apa saja. Dia boleh suruh apa saja. Ni bahaya. Yang namanya merasakan diri itu ada kuasa dengan sebab memiliki harta yang banyak. Ni kan keluarga yang kaya ni. Qalu, mereka pun jawab. Al-an, sekarang ji'ta bil haqq. Dia pula cakap, sekarang engkau menerangkan dengan penerangan yang benar, wahai Musa.
Lalu akhirnya mereka cari lembu itu. Lembu itu mereka dapat jumpa. Mereka beli lembu tersebut. Lalu mereka fadzabahuha. Lalu mereka sembelih lembu itu. Wama kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tak buat benda itu. Hampir-hampir dia tak buat. Sebab dia sendiri yang minta ciri-ciri yang susah. Dia sendiri juga yang kesusahan nak cari lembu tu. Tapi macam mana nak buat? Dia terpaksa juga cari. Kenapa dia nak cari? Adakah semata-mata kerana nak memenuhi perintah Nabi Musa? Bukan. Lebihnya kepada apa? Nak selesaikan masalah harta ni, orang kaya ni. Nak tahu siapa yang bunuh. Lalu Allah Ta'ala firmankan, wa idh qaltaltum nafsan faddaratum fiha. Ingatlah ketika mana kamu wahai Bani Israel, kamu bunuh satu orang, faddaratum fiha, dan kamu saling tuduh menuduh, melepaskan diri. Kamu saling tuduh menuduh untuk melepaskan diri dalam urusan orang yang dibunuh itu. Jadi kesnya kes bunuh. Wallahu, dan Allah yang akan mengeluarkan ma kuntum taktumun, apa yang kamu sembunyikan. Jadi yang si pembunuh kan sembunyikan. Apa yang dia dah buat, dia sembunyikan. Allah yang akan keluarkan apa yang selama dia sembunyikan. Macam mana Allah keluarkan? Macam mana Allah bongkarkan apa yang ada dalam hati dia, apa maklumat yang dia sembunyikan, macam mana Allah nak bongkarkan? Sebab itulah kita doa, mudah-mudahan kita ni hidup sebagai seorang manusia, kita ni banyak dosa tau. Kita ni banyak salah. Cuma kita ni dilihat baik kerana apa? Kerana Allah masih menutup aib kita. Kita kena ingat tu. Dulu guru saya pesan, esok kalau kamu sudah didengar oleh orang, sudah diikuti, sudah dilihat, sudah diperhatikan, sudah didengar, sudah diberikan perhatian, kamu awas, kata guru saya. Itu bukan kerana kamu hebat. Itu kerana kamu, aib-aib kamu, apa yang kamu sembunyikan dalam hati atau dalam pengetahuan orang, itu masih dijaga oleh Allah, ditutup oleh Allah. Kalau Allah bongkarkan satu persatu aib kamu, mungkin sahaja orang yang paling dekat dengan kamu adalah orang yang menjadi orang yang paling pertama meninggalkan kamu dan membenci kamu. Jadi diingatkan kita, supaya kita kena tahu. Jadi orang ni dia menyembunyikan perbuatan membunuh dia. Allah bongkarkan, Allah mukhrijun, yang mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan. Macam mana cara dia? Allah Ta'ala perintahkan, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Maka pukullah mayat itu dengan sebahagian daripada anggota lembu. Jadi dikatakan kaki lembu. Ada ulama kata ekor lembu. Lembu tu dah sembelih kan? Lepas dah sembelih, Nabi Musa kata Allah perintahkan, ambil sebahagian daripada anggota lembu tu, ketuk dekat mayat, pukul dekat mayat. Bila dia pukul dekat mayat, tiba-tiba mayat tu bercakap. Tiba-tiba mayat tu bercakap. Apa mayat tu cakap? Yang bunuh saya adalah anak saudara saya. Dia cakap anak saudara dia yang bunuh. Mayat tu boleh cakap. Bila mayat tu bercakap, Allah perlihatkan tanda kekuasaan Allah. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati. Macam tu pun Allah boleh hidupkan dengan ketuk lembu. Sebenarnya tanpa ketuk lembu pun Allah boleh hidupkan. Cuma Allah nak uji Bani Israel. Kalau Allah nak uji, dia suruh sembelih lembu ke, dia suruh sembelih apa ke, itu semua perintah Allah. Allah berhak perintah apa saja. Kan kita dah doa tadi dalam doa kita, ya Allah, orang yang sakit, engkau berhak berikan sakit pada dia. Allah berhak buat apa saja. Orang yang sehat, engkau memang berhak untuk berikan kesihatan. Cuma kita rayu, yang sakit ni tolong diberikan sehat olehmu ya Allah. Kan macam tu cara adab kita dengan Allah. Jadi Allah nak hidupkan dengan perintahkan dulu sembelih lembu. Allah boleh perintahkan apa saja yang dia nak perintahkan. Cuma Allah nak uji, engkau nak dengar tak cakap Nabi Musa? Engkau nak tunduk tak kepada perintah Rasul yang aku utuskan ini? Cuma diuji, nak dengar ke tak nak dengar? Jadi bila dia dah bercakap,
Lalu begitulah Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati. Wa yurikum ayatihi, dan Allah begitulah Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berakal, supaya berfikir menggunakan akal. Supaya kita gunakan akal, bahawa kita kena faham bahawa setiap apa yang Allah perintahkan mesti ada hikmah kebaikan yang tersembunyi. Jangan rasa berat, jangan rasa benci, jangan rasa tak suka dengan perintah Allah. Kalau bertentangan dengan hawa nafsu kita, kita cakap dengan diri kita, aku ni suka A, tapi Allah tak suka aku buat perkara A ni. Ya Allah, didikkanlah hati aku supaya benci perkara A ni sebagaimana engkau melarang aku melakukan perkara A. Itu pengajaran dia. Kita ni paling susah nak benci sesuatu Allah benci. Nak suka sesuatu yang Allah suka. Banyak benda Allah suka, kadang kita tak suka. Banyak benda yang Allah benci, kita pula suka. Kita kena latih hati kita, cakap, wujud hati kita. Supaya kita ni senang dengan apa yang Allah suka. Allah suka kita buat apa, kita latih untuk suka benda yang sama. Allah benci apa? Allah benci kejahatan, maksiat, dosa, kekufuran. Kita latih diri kita untuk tidak suka perkara tersebut. Semata-mata kerana apa? Merendahkan hati, merendahkan diri kepada Allah. Jadi itu sebahagian kisah yang berlaku yang menjadi asbab cerita kepada surah Al-Baqarah. Cuma lembu tu dia dapat dari mana? Lembu yang ada ciri tadi tu, dia dapatnya dari mana? Rupanya lembu tu dia dapat daripada satu tempat yang ada satu lagi kisah tentang macam mana satu orang yang menjaga urusan ibu dia dengan baik, menjaga urusan mak dia dengan baik, lalu Allah jaga urusan dunia dia dengan baik. Macam mana cerita dia tu? Yang itu insya-Allah nanti kita akan lihat dalam pertemuan kita yang akan datang. Ada kaitan dengan cerita ni. Yang mana ceritanya menarik, cerita tentang macam mana satu orang anak muda, lelaki yang bila dia santuni jaga ibu dia dengan baik, maka Allah jaga urusan dia dengan baik. Mudah-mudahan. Jadi kepada semua, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan cerita dari Al-Quran kita biar dapat motivasi untuk kehidupan dari Quran. Lain seronok dia daripada motivasi daripada sumber yang lain. Sumber yang lain tak salah, tapi saya suka dari Quran. Sebab Quran ni kita nak bawa bukan untuk hidup, kita nak sampai ke kubur. Kita nak sampai di titian sirat, dia teman kita. Kita nak sampai bila kita sorang-sorang dalam kubur, dia datang tolong kita. Mudah-mudahan ayat surah Baqarah ni datang bantu kita. Ayat daripada Al-Mulk tiap-tiap malam kita baca, dia datang. Quran biar jadi peneman kita. Jadi dia bukan motivasi untuk hidup kat dunia saja, tapi motivasi peneman di dalam kubur dan motivasi peneman di alam akhirat nanti. Itu yang kita harap. Kita doa, kita tak tahu dapat ke tak dapat, tapi kita usaha ke arah itu. Jadi saya cadangkan setiap seorang yang ada ni, 300 orang, tolong ajak kawan-kawan kita, sahabat kita, satu taman ke, satu grup ke apa ke, ajak mereka. InsyaAllah pada setiap kita ada Gema Yasin Nur Iman ni, mudah-mudahan ada perkara-perkara yang dapat kita kongsikan, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, amin 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 ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin. Jadi pada pagi ini terima kasih kerana bersama dengan Gema Yasin Nur Iman untuk membimbing bacaan Yasin, doa dan kisah-kisah dari Al-Quran. Dan pada pagi ini kita dapat mendengar daripada ayat 67 surah Al-Baqarah tentang kisah lembu. Jadi menceritakan, menggambarkan tabiat Bani Israel. Ini semuanya mempunyai teladan, mempunyai ibrah buat kita semua. Jadi kita kenalah mencontohi apa yang baik dan menjauhi apa yang buruk. Jadi teruskan bersama-sama dengan Gema Yasin Nur Iman, bersama dengan Ustaz untuk pertemuan akan datang.
Moga banyak lagi kisah-kisah yang menarik yang kita dapat dari kisah Al-Quran, insya-Allah. Jadi teruskan mengimarahkan kuliah ilmu Gema Yasin Nur Iman. Terima kasih kepada pihak penganjur Gema Yasin Nur Iman. Terima kasih kepada semua pecinta ilmu pada pagi ini yang setia. 200 orang lebih yang hadir. Alhamdulillah. Jadi teruskan bersama. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersabar saat kita diuji. Bersyukur saat kita diberi dan dibukakan hati agar kita terus dekat dengan Allah dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi teruskan bersama dengan Gema Yasin Nur Iman pukul 9 pagi. Kita terus bersama dengan Ustaz Muhammad Aizuddin, Ensiklopedia Perang Rasulullah. Buku ni ditulis oleh Ustaz itu sendiri dan Ustaz yang mengupaskan buku kisah ini. Jadi luangkanlah masa bersama dengan Ustaz pukul 9, lebih kurang 1 jam dari sekarang, untuk hadir ke kuliah duha. Dan seterusnya pada sebelah malam, pukul 8 malam bersama dengan Ustaz Haji Abdullah Tuda, kuliah Maghrib Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan pukul 9 suku bersama dengan Ustaz Amrullah Umar, iaitu pengajian tahsin Al-Quran. Jadi teruskan meluangkan masa bersama-sama dengan ustaz-ustaz dalam pilihan Gema Yasin Nur Iman, insya-Allah. Jadi sebagai penutup majlis pada pagi ini, dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk terus memimpin bacaan tasbih kafarah dan seterusnya menutup kuliah dengan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih para Terima kasih Ustaz. Terima kasih Wain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ceritanya bagus pagi ni. Alhamdulillah. Jangan lupa Terima teruskan kasih Ustaz dan bersama sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Wallet Min, Ya, saya. kuliah Ustaz Aizuddin, saya tak nampak lagi dalam group chat. Ada ke? Ya, ada apa? Puan Ustaz Aizuddin punya kuliah pagi ni, peperangan insan. Oh, belum masuk pun. Belum post ke? Okey. InsyaAllah kejap lagi admin postkan. Okey, Terima terima kasih. InsyaAllah. Teruskan bersama dengan ni. Ini pun kisah yang menarik juga. Sebab Ustaz sendiri penulis buku dan huraiannya begitu menarik sekali. Jangan lepaskan peluang ya untuk sama-sama diri kuliah ni. InsyaAllah. Nah. Kak Nur, link dia sama kan?